Rasa wajar dikongsikan. Maka Umi kongsikan petang ini untuk renungan kita bersama. Kita dah tahu, kita kata tadi, dunia ini ada macam warna, ada macam gaya, ada macam kehidupan, ada macam kedudukan. Makanya kita katakan Allah campakkan kita dalam dunia beragam-ragam ini untuk kita menapis diri kita ni, aku ni sebenarnya siapa? Aku ni nak masuk dalam grup mana? Aku ni rasa nak menjadi penentang Allah atau pembangun Allah. Aku nak jadi orang yang tak kisah harga agama ke? Aku nak jadi orang yang kisah pasal agama. Aku rasa aku ni nak jadi calon syurga ke ataupun nak jadi calon dunia? Ada orang merasa bahawa bila dapat nikmat, dia nak duduk lama di dunia ini. Buat rumah 1, 2, 3, 4, buat banglo sana, banglo sini. Okay, buat resort sana, resort sini. Kerana apa? Kerana dia merasa hidup ni sangat lama. Apalagi dia rasa Allah sayang dia. Kerana Allah limpah ke rezeki. Kadang-kadang itu yang kita kata ada istilah istidrat. Di mana Allah limpah rezeki walaupun orang itu tidak begitu taat dengan Allah. Tidak begitu bersyukur dengan nikmat Allah. Tidak berterima kasih dengan kemudahan yang Allah sediakan. Maka sekali lagi mari kita menyemak diri. Bukan tidak boleh kaya. Allah memang nak kita ni kaya. Pertama kaya ilmu, kedua kaya iman, ketiga kaya harta. Kerana harta yang paling memberi manfaat adalah harta yang jatuh di tangan orang beriman. Kalau harta itu jatuh di tangan orang beriman, insya Allah harta itu akan jadi mewah, harta itu akan jadi sebaik-baik harta yang dijadikan simpanan bukan sekadar untuk dunia, tapi juga untuk akhirat. Yang kita bimbang bila Allah nilai kita, beri kita rezeki yang namanya harta, kita mula lupa dengan Allah, jauh dengan Allah dan tidak lagi berjuang untuk agama, menghidupkan agama Allah. Ini yang paling kita takut. Oleh itu kepada yang belum kaya, berusahalah untuk kaya. Dan jadikanlah kaya itu untuk membuat anda memancing perhatian Allah, untuk memberi perhatian yang lebih baik kepada kita. Kalau anda kata tak pandai, maka belajarlah. Jadikanlah ilmu yang anda pelajari itu menjadi pemancing untuk mendapat redha Allah. Jadikanlah apa saja yang anda kerjakan, jawatan, pangkat dan kedudukan. Gunakan kedudukan itu untuk mengukuhkan agama. Gunakan kedudukan itu untuk menyatukan semua orang-orang di bawah anda untuk layak jadi calon-calon syurga di dunia dan calon syurga di akhirat. Oleh kerana Allah menjadikan di bumi ini ada 1001 ragam kehidupan. Maka kita tak boleh kata hari ini kita senang, esok pun kita senang. Tak. Hari ini kita bahagia, esok kita bahagia, belum tahu. Kerana Allah akan pergilirkan kamu. Akan gilirkan kehidupan kita. Kalau kata orang yang senang masa kecil, mungkin dah masa tuanya dia dapat susah. Ataupun orang yang susah di masa muda, mungkin Allah bagi kemudahan di masa senang, di masa tuanya. Ini kekuatan-kekuatan ni. Sebab itu kita kata Allah mengendaki dunia ini sebagai tempat bertemu. Tempat bertemu apa? Untuk bertemu dua hal. Di dalam dunia ini bertemu orang kaya dengan orang miskin. Dalam dunia ini Allah temukan yang bahagia dan yang menderita. Allah temukan di dunia ini yang sukacita dan duka cita. Allah temukan dia dengan pertemuan dan jemukan dia dengan perpisahan. Allah temukan dia dengan yang kaya dengan yang miskin. Maka kebanyakan benda-benda itu Allah temukan dalam keadaan bertentangan. Kalau idenya bertentangan, kalau bermasyarakat banyak pecah-pecah idenya. Kenapa? Allah nak melihat sejauh mana kamu mampu menghurai dan memahami apa yang sebenarnya dikehendaki Allah. Apa yang sebenarnya dikehendaki Allah. Adakah Allah hendak kita diam saja ataupun terima saja, ataupun Allah hendak kita berusaha. Maka dengan sebab itu kita kata kita akan berjumpa dengan dua pendapat yang bertentangan, suami isteri yang susah untuk penyesuaian, anak-anak yang susah untuk mendapat kata sepakat, ataupun kita katakan kebanyakannya Allah temukan dalam bentuk bertentangan. Ada suaminya pendiam, isterinya bising. Ada suaminya bising, isterinya pendiam. Contoh, ada isteri kaya, mungkin suaminya miskin. Ataupun suami kaya, isterinya miskin. Kesemua ini memberi kesan yang besar dalam kehidupan. Oleh itu, mari kita melihat apa sebenarnya rezeki. Kita tak mampu menjadi orang berilmu kalau tidak belajar. Maka kita katakan pentas dunia ini dipaparkan oleh Allah untuk kita belajar. Kalau susah belajar jadi orang susah, mudah-mudahan mampu bergerak untuk jadi orang senang.
Kalau miskin, Allah minta kita belajar hidup cara miskin supaya kamu boleh bergerak untuk tuju apa yang namanya kaya. Kalau kita katakan tidak sesuai, Allah nak bagi kita pasangan yang tidak sesuai untuk kita belajar, berunding. Bagaimana untuk mengurus kehidupan. Maka sekali lagi kita katakan, kita dikehendaki untuk menjalani hidup ini menurut apa yang sudah dipetakan oleh Allah. Maka mari kita lihat apa kata Profesor Dr. Hamka, salah seorang daripada penulis atau pengarang, ulama, ahli kaji sosial, kaji jiwa, ahli psikologi, ahli falsafah. Okay? Cuba cari buku falsafah moden yang ditulis oleh Profesor Hamka. Carilah apa yang dikatakan tafsir Al-Azhar, tafsir yang ditulis oleh Profesor Hamka ketika dalam penjara dan sebagainya. Dan novel-novel Profesor Dr. Hamka sangat banyak dan sangat membantu untuk membangun jiwa. Bukan kita kata, maknanya contohnya kata tenggelamnya kapal Van der Wijk ataupun Siti Nurbaya ataupun di bawah lindungan Kaabah ataupun ada banyak-banyak salah macam-macam bukunya. Artinya seorang novelis, seorang ulama, seorang penulis agama, seorang ahli Al-Quran, ahli bahasa Arab dan juga seorang pemimpin agama. Ini kekuatan-kekuatan yang tergabung dalam hasil penulisan yang ditulis oleh Profesor Hamka, kerana baginda atau beliau mempunyai cabang ilmu yang sangat luas. Okay, sangat luas. Sebab itu salah seorang ulama yang Umi jadikan sebagai idola adalah Profesor Dr. Hamka. Kerana daripada hidup kecilnya sampailah besar, sampailah dewasa dan sebagainya, sangat-sangat menarik untuk dikaji sebagai contoh. Okey. Mari kita tengok apa Profesor Dr. Hamka kata tentang rezeki. Ini sebahagiannya Umi ambil daripada WhatsApp yang Umi terima. Yang tadi kita bincangkan berdasarkan buku Dr. Aidil Al-Qarni, masih lagi kita pakai. Sebab itu kita kata kekuatan yang nak dibangun ialah kita kata janganlah seorang mukmin itu mencela. Okey, mencela seorang mukminah ataupun isterinya. Ini suami isteri yang tak serasi je ni. Jangan cela dia. Okey. Kalau ada hobi-hobi dan perangai-perangai dia yang kita tak suka, cuba cari apa perangai lain yang dia ada. Jangan disebabkan yang tak suka itu terus buang dia, pandang tak cantik dan sebagainya. Kalau ada cacat, memang Allah jadikan ada cacat dan celanya seorang manusia. Tetapi kalau kita terus fokus kepada cacatnya, maka rumah tangga tidak akan mampu berlangsung. Oleh itu cacatnya A, tapi dia ada B, ada C, ada D. Ada kehebatan-kehebatan lain. Isteri saya tak cantik sangat, tapi hitamnya hitam manis. Isteri saya tidak putih, tapi hitamnya hitam manis. Kedua, kata-kata isteri saya walaupun hitam, tapi dia pandai masak contohnya. Dia pandai mengemas. Ada perkara-perkara lain yang boleh kita fokus yang untuk menjadikan ikatan dalam perkahwinan itu berkekalan. Okey? Maka kerana isteri itu ialah satu daripada rezeki yang Allah kurniakan pada kita.